Nasheed Express, 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 Nasheed Ya, Assalamualaikum. Sejarah tercipta, irama bergema. Road to Anugerah Nasyid Malaysia 2020. #Anam 2020 jangan lupa ya. Baik, kita bersama hari ini. Beberapa hari lagi tinggal, beberapa saat ketikanya untuk kita akan bersama-sama iktiraf satu anugerah yang berprestij, Anugerah Nasyid Malaysia 2020, dan kita bersama dengan Ustaz Amaluddin, bersama dengan Awan Zaidi Wildan, dan juga bersama Ajwad Doa saya insya-Allah. Jadi Ustaz Amaluddin. Ya, saya. Subhanallah. Lama tak jumpa Ustaz ya. Terima kasih atas jemputan bersama pada hari ini. Ustaz sebagai mantan Presiden Persatuan Nasyid Malaysia ini, melihat perkembangan nasyid sehingga sekarang ni dapat diadakan juga anugerah nasyid. Apakah yang terbuku di hati Ustaz? Terima kasih Jeff. Segala puji bagi Allah. Saya mulakan segala puji bagi Allah sebab saya melihat perjalanan itu ya, daripada kalau kira dengan Raihan saya bermula maknanya lebih kurang 25 tahun ya. Tapi kalau diimbau lebih awal sebenarnya saya bersama dengan Nada Murni. Ramai yang tidak tahu ya, bersama dengan Nada Murni itu lebih awal lagi sebenarnya, mungkin ambil masa 30 tahun ya. Tapi bukan kita peduli ataupun kita kira panjang masa tu, tapi yang kita melihat sekarang ni kejayaan, maknanya kita ada kejayaan melahirkan pelapis itu yang penting ya. Kalau kita melihat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hidup 63 tahun tapi kejayaan Nabi itu melahirkan pelapis. Jadi pelapis-pelapis itu daripada kalangan sahabat dan para pejuang-pejuang Islam yang meneruskan. So kita melihat datang dan pergi pejuang-pejuang untuk nasyid kita ya. Tetapi alhamdulillah melihat daripada perkembangan itu berlakunya kita memindahkan perjuangan tadi kepada generasi selepasnya. Sebab itu saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Saya kata sendiri, saya di antara rakan penasyid yang alhamdulillah dengan izin Allah, anak-anak saya juga meminati nasyid dan memperjuangkan nasyid contohnya. Dekat situ sebagai satu, ya, kita melihat bagaimana nasyid itu terus perlu ada pelapis-pelapisnya. Jadi dengan ada anugerah ini yang jurung-jurung kali ini, ya, anugerah yang namanya anugerah Anam. Bagi saya Anam ni sebenarnya cantik ya. Kalau kita kupaskan, Anam ni manusia. So message kita nak sampaikan kepada sekalian manusia. Nabi digelar dengan gelaran Khairil Anam, sebaik-baik manusia. Jadi nama Anam tu walaupun anugerah nasyid ya, Malaysia tadi, tapi kita lihat di situ Anam juga message yang kita nak sampaikan kepada umat manusia sejagat tadi. Jadi saya sekali lagi memulakan alhamdulillah, pujian kepada Allah Taala kerana kita hanyalah orang-orang yang menggerakkan. Sebenarnya ketentuan itu Allah nakkan jadi begini. Allah yang nak jadikan apa yang kita lakukan tadi ya, yang kita lakukan, yang kita rancangkan itu Allah nak jadikan begini, dan moga-moga ia berterusan dan ada tangan-tangan yang terus menyambut untuk menyambung risalah ini insya-Allah. Gitu dia. Banyak kaitan dakwah dan nasyid itu berpanjangan ya. Berpanjangan insya-Allah. Abang Zaidi Wildan masya-Allah berdakwah nasyid daripada zaman kapal lagi zaman sekarang. Sekarang abang saya konsisten. Alhamdulillah. Apa kekuatan sebenarnya Abang Zaidi untuk nasyid? Kita sebenarnya bila kita datang kepada masyarakat, sebenarnya kita nak lihat yang satu yang lebih baik. Dan apabila saya mulakan masa perjalanan saya waktu kerja kapal, bermula kerja kapal pada awal tahun 90-an, waktu Raihan pun baru muncul. Tapi saya lebih kenali Nada Murni waktu tu. Jadi perjuangan tu saya bawa di atas kapal dan saya nampak nasyid ini satu tools yang boleh digunakan untuk dakwah yang menjadikan orang ingin kenal Allah. Jadi bila saya nampak benda tu berkesan dan nampak orang walaupun hanya medium nasyid, tapi di situlah orang mulakan baik-baik untuk memuji Allah, berselawat semua kan. Jadi di situ saya rasa why don't kita teruskan dengan satu perjuangan yang lebih besar. So waktu tu saya nampak saya gunakan itu sebagai tools dan saya lampirkan dengan kasih sayang sebagai dia punya perjalanan. Jadi di situ bila gabungan kalimah Allah dengan hubungan kemanusiaan itu kuat, saya nampak ada yang menyerah diri untuk berubah.
Dan itu yang saya lakukan bila saya kembali kerja di darat. Saya nampak benda ni perlu diteruskan, perjuangan perlu diteruskan, dan saya nampak benda yang sesuai dan selesa untuk saya lakukanlah melalui nasyid. Melalui nasyid ni kita boleh berjumpa dengan semua golongan, daripada kanak-kanak sampailah orang dewasa, daripada golongan marhah yang sama yang diraja. Jadi dia tidak ada batas. Dan yang paling menariknya di sini, kita bukan nasihatkan orang saja, tapi sebenarnya menasihatkan diri sendiri. So bila kita menyanyi ni, kita tak boleh jadi munafik ataupun tak jadi hipokrit. So kita kena jujur. Jadi bila jujur lah tu, barulah mesej yang kita cuba sampaikan sampai pada orang. Dan itulah menyebabkan saya sampai sekarang konsisten dengan apa yang saya lakukan daripada awal sampailah kini, insya-Allah. Mudah-mudahan akan berterusan sampai bila-bila. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Khairul anam manusia ya. Baik, Ajwat. Ya. Ajwat senyum ni tengok ayah anda ya. Kalau untuk makhluk mana semua ni anak anda kepada Ustaz Amaluddin. Jadi meneruskan legasi. Kalau kata iman tak dapat diwarisi, tapi nasyid dapat diwarisi. Jadi kenapa boleh tertarik dengan nasyid tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutkan, macam saya sendiri pun dibesarkan bersama dengan apa tu orang kata bi'ah nasyid tau. Kalau ikutkan waktu kecil-kecil lagi memang Ustaz Amal dah bawa pergi konsert-konsert raihan, memang kita ikutlah apa tu program-program belakang-belakang tabir, dan kita tengok semua suasana nasyid pada waktu kegemilangan dia, waktu raihan, waktu hijaz, waktu zaman temu-temu, kita tengok waktu tu. Dan kita dibesarkan dengan that kind of environment daripada nasyid sendiri, dan yang menyebabkan mungkin itu yang membuat kita minat sampai sekarang, sebab kita dibesarkan dengan suasana tu. Dan alhamdulillah sekarang pun walaupun dah lebih, mungkin zaman kegemilangan tu tak sama macam dulu, mungkin sekarang dah lain sikit, tapi platform dakwah tu masih ada. Dan walaupun dah berbeza-beza, orang dah pergi mencabangkan dakwah tu dalam macam-macam platform, ada di social media, ada di influencer, ada yang terlibat dalam animasi, macam saya sendiri terlibat dalam animasi. Alhamdulillah, dan saya nampak sebenarnya itu adalah salah satu cabang yang dapat kita suntikkan juga nasyid di dalamnya. Contohnya macam saya terlibat dengan Omar dan Hana, memang ada elemen-elemen lagu-lagu nasyid yang bila kita freshkan dalam animasi, orang boleh terima juga sebenarnya. Itu maksudnya dakwah tu kekal relevan sampai bila-bila lah. Alhamdulillah. Berterusan sehingga ke lepas ni terus ke anak cucu Betul. Baik, InsyaAllah. kita ada online Zoom bersama dengan kumpulan yang juga anak beranak. Saya difahamkan kumpulan Cahaya Hati daripada Terengganu Darul Iman. Saya difahamkan ni kumpulan anak beranak. Assalamualaikum semua, Cahaya Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, mana ayahnya, mana adiknya, mana sila. Ni ayah ni. Oh. Jadi saya fahamkan memang Cahaya Hati ni aktif ya, walaupun di tengah PKP sebagainya, tapi aktif membuat persembahan dan juga aktif untuk meneruskan nasyid di luar Kuala Lumpur, di Terengganu dan sebagainya. Betul Boleh kongsi dengan kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak pada hari ini saya sangat teruja kerana apabila diundang kami Kumpulan Cahaya Hati untuk bersama-sama orang kata menjayakan satu program ini, Andam ni. Dan pertama sekali saya nak ucapkan Tuan Guru saya tu, Ustaz Amaluddin yang berada. Pada hari ini saya bersama dengan Ustaz Amaluddin, guru saya pada tahun 1992. Ustaz Amaluddin mengajar saya, iaitu Sorof, Nahwu Sorof, Ustaz Amaluddin. Jadi rasa macam terharulah pada hari ini dapat lihat wajah Ustaz Amaluddin ni. Dan sebenarnya kami Kumpulan Cahaya Hati ni, macam saya sendiri, saya daripada di bangku sekolah. Kalau Ustaz Amaluddin mungkin dia tahu. Dan kami waktu belajar dulu pun Ustaz Amaluddin sentiasa bernasyid dan ajar kami nasyid dan sebagainya. Dan betul kata tu, sifat orang kata tu dah telah menjadi darah daging dalam diri saya untuk teruskan perjuangan nasyid lah. Bila saya datang ke Kemaman tahun 1998, saya wujud satu kumpulan nasyid ni, Cahaya Hati. Dan sehinggalah sekarang Cahaya Hati ni kami teruskan. Dan 2017 saya berhenti bekerja dengan Jakin, iaitu guru kafar. Saya full time dengan nasyid ni. Dan alhamdulillah kami kumpulan nasyid kami ni, kami sudah menjelajah seluruh Malaysia, hampir seluruh Malaysia, dan kami telah sampai ke Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa PKP ni persembahan kami agak kurang, tapi ada juga persembahan-persembahan yang kami anjurkan sendiri pun ada. Dan selepas PKP baru ni kami ada 2-3 persembahan yang kami ada lah, outdoor yang ada, insyaAllah. Dan untuk perkembangan terbaru,
untuk maklumat program terbaru, kami baru sahaja melancarkan single terbaru kami iaitu Cukup. Yang baru semalam kami lancarkan single terbaru kami di YouTube yang berjudul Cukup, dan lagu ni sebenarnya kami nak bawakan satu mesej kasih sayang. Jadi diharapkan dapat untuk semua sekali pendengar untuk bantu kami Cahaya Hati untuk menyampaikan satu mesej kasih sayang kepada semua masyarakat dan semua rakyat Malaysia, insya-Allah. Tak kira agama ataupun bangsa sekalipun. Okey, harapan Cahaya Hati tentang penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia 2020 ni, apakah harapan kumpulan Cahaya Hati terhadap anugerah ini sendiri? Pertama sekali, anugerah ni kami sangat terharu, dan anugerah ni untuk menaikkan balik industri nasyid ni. Harapan kami agar insya-Allah nasyid ni angkat seperti pada permulaan dulu, pada ketika zaman Raihan, zaman Robani, Hijaz, Musa Amaluddin ketika dulu, ya, belum nasyid Altai, dan kami harap nasyid tu akan menjadi gemilang balik. Yang mana Malaysia ni adalah orang kata tempat di seluruh Malaysia, seluruh dunia akan nampak Malaysia adalah tempat nasyid, kan? Contoh nasyid. Jadi kita nak kami haraplah kepada kumpulan Cahaya Hati, harap nasyid itu akan gemilang kembali, insya-Allah. Dan juga satu lagi, kami harap penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia ni atau 6 akan diteruskan lagi dari masa ke semasa, mungkin di tahun hadapan dan seterusnya, insya-Allah. Dan insya-Allah akan kita memberi peluang macam kami orang pendatang baru yang bersama di mainstream ni. Bagi kami di mainstream ni, kami sangat baru, dan membantu kami untuk orang kata membawa kami lebih jauh lagi di dalam industri, insya-Allah. Terima kasih. Yang belakang tu berapa tahun umur tu? Di belakang tu anaknya. Betul. Yang ni Safiuddin 22 tahun umur. Yang belakang ni Muhammad Abdul Wahab umur 20 tahun. Betul. Tahniah. Dan yang ni anak angkat saya, Muhammad Syafadillah. Baik, tahniah kerana dapat membawa satu keluarga untuk teruskan bernasyid dan teruskan perjuangan ini. Terima kasih banyak Cahaya Hati, teruskan perjuangan anda. Terima kasih banyak. Baik, Ustaz Amaluddin, bila menyentuh tentang kumpulan nasyid dan juga dakwah dan raihan, saya pun teringat dulu saya pernah juga tersesat juga lalu dekat Rusia lah, dekat satu negara Tatarstan lah. Ada bagi tips, ada seorang mentor saya beritahu, Jeff, kalau kau sesat dekat negeri ni, kau singgah di masjid dan kau sebut raihan. Jadi memang bila saya sebut perkataan raihannya, memang dia raihan, mana create ha tu jadi khai, jadi Tatarstan. Jadi saya tak boleh cakap bahasa Rusia, yang dia pun tak cakap bahasa Inggeris, tapi yang menyatukan kami adalah kata kunci tu, raihan. Asyhadu alla ilaha illallah. So Ustaz, pengalaman Ustaz kan memang dengan raihan sendiri, dan juga sebenarnya nasyid ni satu wadah Ustaz. Ya. Silakan. Saya ingat saya pernah bersama dengan Raihan dekat Bangkok. Orang kata Bangkok ni kota 1000 berhala, kan? Kita mindset kita pergi tempat kota 1000 berhala. Tapi bila kita buat persembahan tu dalam konsert dengan Raihan tu, bila kita sebut nak buat nasyid nasyid ni 25 Rasul. So kawan-kawan Raihan kita kena hafal tajuk tu, tukar ke bahasa Siam lah. Hasib ha Rasul, kan? Tukar lagu 25 Rasul tu, kan? Dan bila kita buat lagu tu, maknanya kita tengok macam mana penonton-penonton yang hadir tu sama-sama ikut, kan? Begitu kesan dia, maknanya mungkin ada rakan-rakan kita yang dah bawa album ni lebih awal ke sana, kan? Jadi bila Raihan dah sampai lagu-lagu ni seakan dah dihafal lah seluruh album tadi, kan? Maknanya setiap lagu disambut, dinyanyikan bersama, kan? Jadi satu hal yang mentakjub lah, kita rasa dah masya-Allah, kan? Begitu dakwah. Jadi kita melihat apa di sebalik bila kata Jeff lihat di Rusia tadi macam tu, kan? Saya pergi Bangkok macam tu, dan katanya Raihan pergi ke Cape Town di South Africa. Bila masuk dalam penjara Cape Town, bila Raihan nasyid semua lagu-lagu, banduan ikut, dah hafal lah banduan, kan? Masa dalam penjara, bayangkan di luar penjara, banduan dah ikut. So kenapa kita lihat benda ni cantik, melihat indahnya. Yang ni mungkin yang Allah Ta'ala kata dekat kita, ud'u ila sabila rabbika bil hikmah, ya. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi saya lihat hikmah tu dapat kita terapkan dengan cara perjuangan nasyid ini, ya, dengan cara yang lunak,
Kadang-kadang tajuk tu berat tapi dengan lagu dengan pecahan lagu dia jadi ringan ya. Di hikmah dia. Jadi yang paling penting selain lirik dan lagu, akhlak pendakwah itu, penasyid itu yang lebih kita kena tekankan lah, sebab dia dilihat sebagai gambaran awal kepada mesej tadi, munsyid itu sendirilah ya. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan kita pejuang nasyid ataupun penggerak-penggerak nasyid ni, kita sentiasa tingkatkan diri kita ya sebagai teladan kita kepada masyarakat, insya-Allah. Ya, itu ya pesanan daripada bekas mantan pengurusi Persatuan Nasyid Malaysia. Dan juga saya teruskan pada Abang Zaidi Wildan. Jadi sebenarnya nasyid ini juga merupakan dia duduk kapal tu, memang sunyi rasa, tapi dengan terubat dengan lagu-lagu ni. Dia macam ni, saya waktu tu satu benda yang kata saya terpaksa didik diri kita daripada anasi luar, sebab kapal kita pun nak maklum macam mana keadaan dia. Jadi budaya kapal dengan budaya Islam tu kontras waktu tu. Ya, mereka dah biasa dengan arak, pelacur. Ini bukanlah saya nak bongkar, tapi ini kebiasaan yang dah budaya yang ada dalam tu sebelum tu. Arak, pelacur, judi tu dah biasa. Jadi saya bawa benda yang totally different. Orang yang ganjil atas kapal, cara pakaian, cara pembawaan, cara bercakap, semua totally different. Dan untuk kawal tu saya guna nasyid nada murni tu, saya sumbat sepanjang masa. Saya cuba rasakan mereka ada bersama saya dalam perjalanan. Kadang-kadang dalam tu saya menangis. Saya seorang. Waktu tu muda lagi, umur 21 tahun. Jadi saya tak ada siapa-siapa, saya tak ada kawan-kawan. Tapi saya ada nada yang ada dekat telinga saya yang saya sumbat sepanjang masa untuk didik diri saya agar berjuang menempas. Jadi kita tahu perjuangan tu menempas susah. So dia menyebabkan kita lagi semangat. Kadang-kadang ada satu lagu The Zik, kawan, apalah yang kau kesalkan, kerana Tuhan kehilangan kawan. Jadi saya ubat diri saya, tak kisah aku seorang, aku ada Allah. Saya memang seorang-seorang. Memang ada waktu menangis, waktu malam menangis sebab ya Allah Tuhan tu kenapa kau jadi aku seorang datang kapal berlayar seorang-seorang dalam keadaan memang tak ada siapa. Tapi di situlah indahnya Allah ajar kita jadi kreatif. Jadi antaranya lah menjadikan nasyid ni sebagai satu medium pula untuk sampai pada orang. Jadi saya mulakan waktu tu, mereka buat memang selalu ada majlis karaoke semua dengan arak tu. Tapi saya bawa nasyid kat tengah tu. Saya bawa lagu Ilahilas tulil, kontras dengan pakai jubah, dengan pakai serban. Saya tak peduli apa dengan katalah. Saya bawa di tengah. Jadi lama-kelamaan dia orang rasa macam segan. Sekali saya tak lari. Ada majlis saya datang. Dia buat karaoke memang setiap bulan dia ada majlis, ada jamuan. So saya tak lari, tapi saya kena fikir apa kena buat. So setiap kali tu saya buat nasyid. Yang nasyid tu memang semua diam je. So lepas tu apa yang saya nampak, arak dah tak ada lagi. Kita tak cakap pun, kita tak halang pun nak minum arak. Tapi nampak arak dah tak ada lagi dan mereka lebih softkan lagi. Tak ada joget-joget ke apa. Betul je. Jadi pendakwah ni kena berani. Waktu umur 21, waktu tu memang saya takut, tapi fikir bila kita nak buat sesuatu kerana Allah, kita kena berani. Memang berani, kata redah je. Kalau orang marah tu marah tu pulang. Tapi rupanya sebab agama ni fitrah. Bila kita bawa fitrah kepada masyarakat, rupanya itu yang dia nak. So slowly lah, di situlah orang start datang personal kat kita, tanya macam-macam masalah. Dan segitu kita jadi penasihat kepada masyarakat. Dan itu berlarutan. Itulah indahnya. Cuma kita sebagai seorang da'i itu, macam Ustaz Ahmad cakap tadi, kita kena pertahankan akhlak kita sebaik mungkin. Bukan kerana kita, tapi kerana Allah. Jadi bila tunjukkan contoh yang baik, jadi apa yang keluarkan kata-kata daripada kita, orang mudah untuk terima. Dan apatah lagi bila orang-orang asing yang saya bekerja bukan dengan orang Melayu saja, tapi saya kerja dengan orang bangsa asing daripada Afrika, daripada Myanmar semua. Kebanyakan pegawai-pegawai daripada orang asing. Jadi mereka melihat tingkah laku kita, pembawaan kita. Sampai ada satu peringkat itu bila seorang kapten yang memang betul-betul anti-Islam dan hampir setiap hari saya kena marah sebab saya tiup dia. Hari-hari tapi saya sambut dengan senyum je. Memang merah telinga lah bila senyum kan. Tapi rupanya bila kita pertahankan akhlak itu menyebabkan dia datang kepada saya, Zaidian, saya marah masuk, saya mau jadi dulu jadi baik. Memang lepas tu dia baik betul dengan saya. Kita pertahankan akhlak, kita tak perlu jawab pun, senyum je. Tapi memang susah nak senyum lah kan. Tapi rupanya itu yang dia nampak. So sejak dari itu memang saya baik dengan dia dan kebetulan kabin saya berdepan dengan dia dan setiap kali dia keluar dia akan tinggalkan jajan dekat pintu. Jadi saya nampak rupanya Allah hadirkan aku itu untuk orang kata jadikan contoh untuk orang lain. Walaupun susah, bukan mudah.
Tapi untuk belajar ikhlas kat situ, dengan sorang-sorang, dengan tak ada siapa, hanya bertemankan lagu-lagu nada murni yang disumbatkan telinga, cerita pasal perjuangan, cerita pasal kesedaran. Dan situlah saya bawa, dan saya nampak benda tu memang orang kata mendarah daging. Bila kita masukkan unsur-unsur perjuangan, nasihat dan orang kata dengan zikir, dengan baca-bacaan Quran, so benda tu menjadi orang kata makanan dalam jiwa kita, dan itu yang kita keluarkan balik pada masyarakat. Masya-Allah. Baik Azwat, Ya. dengan generasi muda ni, generasi Y ke Z macam mana ni? Dengan pelbagai pengaruh-pengaruh muzik dan sebagainya. Jadi macam mana rakan-rakan penerimaan nasyid ni bagaimana? Ya sebetulnya sekarang kata cita rasa muzik sekarang pun dah agak kata pelbagai juga. Tapi alhamdulillah kita nampak nasyid masih lagi orang kata menjadi antara pilihan pendengar juga. Yang kita syukur kerana ada platform-platform baru yang menyambut kata industri muzik tu sendiri. Macam kadang kita tengok ada radio baru yang boleh mainkan lagu nasyid, ada juga platform-platform macam animasi boleh sambut lagu-lagu nasyid. Dan benda-benda macam tu yang sebenarnya klik remaja dan juga generasi muda sebenarnya untuk minat dengan nasyid. Jadi itulah, kena be kreatif lah sebenarnya. Kita kena be kreatif. Dan sekarang ni lagi-lagi zaman social media, orang kata penasyid kena juga involve dalam social media juga. Sebab benda-benda tu yang menyebabkan orang tertarik kan. Dan macam Abang Zaidi cakap, dia kena berani lah. Kadang bila kita nak buat dakwah ni, kadang kita malu. Sebenarnya kita boleh buat, insyaAllah. Dengan apa saja medium yang ada, kita buat. Yang penting ikhlaskan hati, dan insyaAllah mudah-mudahan apa saja golongan, remaja ke semua, insyaAllah boleh minat dengan apa yang kita cuba sampaikan lah. Masya-Allah. Baik. Terima kasih semua kepada semua ahli panel kita yang kita hormati. Terima kasih kerana berkongsi tentang kisah pengalaman yang dipanggil rare. Baik, insya-Allah jangan lupa kita saksikan Anugerah Nasyid Malaysia 2020. Jangan lupa #Anam2020, anam.my di sosial media, dan Anugerah Nasyid Malaysia, sejarah tercipta, irama bergema. Assalatu wassalam, 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 Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah. Istajib du'ana ya Allah, ilahi najina wakshif jami'a adhiyatin wasrif makaidal aida wal tuf. Istajib du'ana ya Allah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah.